Assalamualaikum. Kita terus saja daripada Bandar Seri Begawan. Tadi kita ke Belait dan sekarang kita ke daerah Tutong bersama rakan penyampai kita Ernie Safina Mustafa. Apa kabarnya Ernie? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sihat walafiat. Rakan-rakan juga pagi ini cukup ceria ya hari ini. Alhamdulillah. Mana indah awal pagi sudah bahan dari daerah Belait tu menyuntik semangat pasal makanan. Ni mengenai dengan persoalan kita tadi untuk Ernie ni. Betul, persiapan untuk menjelangnya bulan Ramadan. Dan mungkin Ernie boleh berkongsi mengenai persiapan dari segi perancangan menu barangkali Ernie. Ya, kalau untuk menu, tidak kiralah sama ada untuk bersahur ataupun berbuka, memang indah, ini orang jarang ketinggalan udang rebus pohon ya. Alhamdulillah sudah pun di packing udang-udangnya ya untuk sekali masak. Maksudnya untuk 30 hari ke ataupun untuk hari-hari tertentu? Kurang daripada seminggu lah. Udang rebus pohon maksudnya udang yang rebus putih. Betul Ernie. Rebus pohonan ni, ya, udang rebus pohonan ni. Silakan. Udang rebus pohonan ni, orang udang itu dilabos saja air rebusan dicampur dengan sirap dan asam serai. Asam kulit. Jadi sebenarnya menu itu antara menu yang cukup ampuh dan memang tetap menjadi kegemaran masyarakat Brunei kita ni Mbak Ernie ya. Bukan hanya udang tetapi ikan ya. Kalau saya memang cukup gemar sekali kalau bercakap mengenai dengan makanan. Kalau terbayang lagi makanan itu dicampur dengan asam-asamannya orang kegemaran. Memang sudah ni terfikir sudah ni kami makan untuk tengah hari sekarang. Baik. Jadi bukan hanya orang kita ni merancang dari segi menu sekurang-kurangnya ada kepelbagaian dan variasi. Saya percaya dari segi budgeting, perancangan peruntukan keuangan untuk bulan Ramadan itu pun penting je sebenarnya Ernie ya. Bagaimana pendapat Ernie sendiri? Betul sekali. Ya, alhamdulillah kalau dari segi perancangan kewangan memang sudah pun orang seperti tahun-tahun yang sudahlah memang diperuntukkan untuk belanja dalam sehari. Tapi alhamdulillah memang orang kalau dalam sehari itu perbelanjaan dah lebih daripada RM10 lah. Alhamdulillah. Untuk segi juadah dan hidangan semasa bersungkai lah tu istilahnya tu. Kadang-kadang kita ni Sarina dan juga Ernie kalau sudah kegerai Ramadan dalam keadaan lapar, nafsu menguasai diri, menguasai minda, jadi membeli barang itu terlampau banyak dan akhirnya terjadinya pembaziran. Itu yang kami cuba elakkan. Di sini kita melihat betapa pentingnya untuk kita ni faham bulan Ramadan itu sendiri sebagai bulan tarbiyah. Betul. Bulan yang mendidik dan mengajar kita ni mengawal hawa nafsu. Itu intipatinya Joni. Baik, untuk bahan dari daerah Tutong, apa yang akan dikongsikan kita bawakan dulu Ernie untuk bersama penonton kita. Silakan. Baik, terima kasih Sarina dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita dipertemukan pagi ini Auda untuk berkongsi antara bahan visual yang kami sediakan. Selain itu juga beberapa maklumat semasa juga akan saya sampaikan ya. Kita maklumkan dulu Auda mengenai laporan pemantauan air banjir ya, Sitrap pemantauan banjir daerah Tutong dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kawasan Mukim Rambai, Jalan Bangkuru saat ini alhamdulillah sudah pun boleh dilalui oleh kenderaan jenis 4-wheel drive ya. Dan harap maklum bagi bis kita yang mungkin ada tujuan untuk melalui Jalan Bangkuru, saat ini ianya boleh dilalui oleh kenderaan jenis 4-wheel drive sahaja. Baik, untuk seterusnya kita akan beralih berkongsi maklumat, berkongsi bahan visual yang kami sediakan. Kalau di daerah Belait tadi berkongsi mengenai dengan keusahawanan ya. Tidak ketinggalan juga di daerah Tutong pagi ini kami juga akan berkongsi penglibatan belia dalam aktiviti keusahawanan. Kita saksikan bahan visual ini. Belia yang berfikiran kreatif dan berkarya adalah antara kriteria yang boleh membawa ke arah perubahan sosio-ekonomi, khususnya kepada individu itu sendiri. Dengan mempunyai sikap berdikari juga akan menjadikannya lebih matang. Belia yang berfikiran kreatif termasuklah yang memanfaatkan alam semula jadi dan alam sekitar sebagai satu keusahawanan. Dayang Siti Nur Rashidah binti Haji Karya memilih gitar semula dari bahan buangan sebagai satu perniagaan.
apakah produk yang dihasilkan dari kitar semula di perusahaan beliau? Inilah produk yang dimaksudkan. Pengeluar jenama tisu tempatan pertama di negara ini. Ini sebenarnya dimulakan kerana ingin mengelakkan pembaziran sama menolong negara untuk menyelesaikan masalah sampah yang makin meningkatlah di Brunei. Kalau sekiranya di masa ni memanggil orang untuk merecycle, susah, ada orang datang ke rumah-rumah, jadinya dari sana ideanya dapat macam kalau boleh dibuatkan sesuatu lah, jadinya ingin diusahakan untuk bahagian itu. Di bawah ni ada mesin blender basar yang dapat memblend kertas sebanyak 200 kg dalam masa 45 minit. Lepas itu baru ia dimasukkan ke proses bahagian menyuci sama kira filter lah untuk kalau ada stapler ke itu dapat dibuangnya dengan sendirinya. Lepas itu masuk ke dalam pembersihan dan ada 4 tangki. Lepas itu ia memasuk ke dalam mesin yang untuk membuat tisu. Kira arah roller basar dapat dibuatkannya ke tisu. Harian kalau sekiranya full production lah dalam 5 jumbo roll. Jumbo roll tu yang baratnya dalam 200 kg. Kalau dari segi packaging dalam 100 paket sehari lah. Rasa tanggungjawab melindungi bumi dan alam sekitar merupakan antara sebab memilih kitar semula dari bahan buangan yang sesuai untuk menghasilkan tisu. Membuka perusahaan tisu sudah tentu memerlukan peruntukan kewangan dan yang penting juga ilmu tentang proses pembuatan dan tenaga kerja. Kalau cabaran buat masa ni memang kira mesin operation itu kami perlukan lebih masa untuk mempelajari macam mana memaintainkan ia punya mesin. Pasalnya kan saya itu masa sedang COVID, kami punya engineer yang patut mengajar orang tempatan tani kira dia dapat masuk. Jadinya ni paksa belajar melalui video, desain ke sana, lepas itu diorang mengajar ke sini lagi baliklah. Kalau cabaran yang kedua mungkin kira konsep recycling yang kami buat tadi kira baru untuk orang ramai. Jadinya dorang maybe nak faham yang pendapatan company ni fully dependent on produknya. Jadinya kadang-kadang orang minta ambil kertas, macam boleh kamu ambil kertas itu, tapi ia kira mau for free lah. Kalau buat masa ni yang kami dapat buat kertas lah paling hampir. Kalau yang untuk masa hadapan maybe mungkin untuk tisu untuk dapur, benda-benda lain yang macam tray talur ataupun boleh sebenarnya dapat dibuat. Penggunaan kertas yang dikitar semula memberikan impak besar dalam mengurangkan kesan-kesan negatif kepada alam sekitar. Kertas yang digunakan adalah kertas berwarna putih yang terpilih kerana mereka juga mengambil berat akan kualiti produk tisu yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi yang berupaya menukar kertas-kertas terpakai yang dikumpul dari sekolah-sekolah dan pejabat-pejabat kepada gulungan kertas tisu. Perusahaan ini beliau jalankan bersama 2 orang lagi anak tempatan, iaitu Tiam Hui dan Frederick Wong. Kertas yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam hydropulper dengan muatan 200 kg dengan air panas untuk dicuci dengan bahan yang khas. Berikutnya disalurkan ke tissue making machine menjadi tisu jumbo roll. Tisu jumbo roll dimasukkan ke mesin khas untuk dijadikan 2 lapisan sebelum proses pemotongan dan pembungkusan. Semuanya dikerjakan dalam 1 kilang. Sebenarnya kertas yang dapat kami kitar semula ni kira kertas terpilih sahaja. Contohnya kertas yang nada plastik coated lah. Magazine indah dapat. Tapi kertas macam exercise book, A4 paper yang bakas berfotokopi, itu kami dapat proses. Sebenarnya kalau dari sekolah, macam ada projek kertas yang membuat kertas macam paper mesh. Dari sanalah, pasal ia memakai blender, lepas tu tani campur air, tani cuci, lepas tu ditaruh rawa-rawa, karingkan. Jadinya konsep itu dibuat jadi
secara larger scale lah. Ani ada mesin besar. Instead of blender yang selalu ada di rumah tu, kami ada blender yang dapat memblend 200 kg ke atas. Konsepnya sama. Sebenarnya kami ada box ni sebenarnya untuk mengelakkan orang ramai untuk mahu mengitar semula. Kadang-kadang macam tani kan mengitar semula tapi nada tempat memuangnya. Jadi kami buat box ni khas untuk di dalam office sahaja. Jadinya biarkan ia kering. Tidak kena matahari, tidak kena hujan. Senang kami membawa sini memproses. Dengan memilih tisu ini, pengguna telah menyelamatkan pokok-pokok, menjadikan sebahagian daripada penyelesaian strategi pengurusan sampah negara, menyumbang kepada ekonomi negara dan menjadikan wawasan 2035 sebagai realiti. Ya, Auda, inilah hasil kertas terpilih yang telah pun dikitar semula hingga ianya menjadi tisu ya. Satu-satunya pengeluaran tisu yang dihasilkan oleh anak-anak tempatan kita ni. Jadi sama-sama kita ni berperanan penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesedaran masyarakat. Sampai jumpa lagi, Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.